Saya akan terangkan sikitlah makna yang terkandung di dalam muka surat ni, insya-Allah. Ini penting dan kita boleh tahu sikit sebanyak untuk tadabbur daripada surah Baqarah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Okay, itu adalah lagu Nahwan. Jadi kita sebahagian kita yang ikut follow kita ni, follow ikut live ni, sebahagian kita yang dah baca dengan elok dah, dah baca bahagiannya. Kita boleh belajar pula macam mana kita nak baca dengan variasi-variasi lagu yang ada di dalam seni lagu membaca Al-Quran ini, yang mana Nabi Muhammad SAW beritahu, malam yataghanna bil Quran laysa minna, siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan lagu itu maka bukanlah daripada kalangan kami, Okey, baik. Jadi kita tengok sikit tafsir ataupun makna yang kita perolehi daripada ayat yang kita baca tadi ni. Yang mana pada ayat 94, 95, 96, 97, 98. Ini kita akan cerita sikit. Jadi pada awal tu Allah SWT beritahu, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah, wahai Muhammad, kata kepada mereka ini, jika negeri akhirat di sisi Allah
khusus untukmu sahaja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Ni cerita kat siapa ni? Ni cerita dekat golongan Yahudi. Golongan Yahudi yang berada di Madinah pada waktu tersebut. Macam mana orang Yahudi ni boleh ada di Madinah? Kita pun heran. Lalu ni di zaman kita sekarang ni, orang Yahudi ada di mana? Ada di Baitul Maqdis. Ada di Baitul Maqdis, kemudian ada di sebuah negara yang kita namakan sebagai Palestin. Kemudian ada sebahagian yang sikit berada di Iran, sebahagian yang terlampau sikit berada di Morocco. Kemudian yang lain-lain ramainya berada di Eropah dan berada di Amerika lah sekarang ni. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, macam mana orang Yahudi boleh ada di Madinah pula? Sedangkan di zaman sekarang ni mereka berada di barat. Maka sebenarnya orang ini, mereka telah mendapat satu pemberitahuan di dalam kitab Taurat, yang mana Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman ni akan muncul di mana? Akan muncul di sebuah tempat yang subur, sebuah tempat yang berdekatan dengan tempat yang subur. Tetapi tempat itu subur ke tak subur? Tempat yang dia keluar tu tidak subur. Tetapi berdekatan dengan tempat-tempat yang subur di Hijaz, di tanah Arab ni. Maka mereka ni pun cari, orang-orang Yahudi ni mereka cari di mana tempat yang katanya nak keluar Rasul akhir zaman ni. Sebab apa? Sebab mereka yakin Rasul akhir zaman adalah daripada kalangan mereka. Jadi mereka pergilah di situ supaya apa? Supaya kod kalau keluar Rasul akhir keturunan mereka, bila keluar daripada keturunan mereka ni, maksudnya mulialah keturunan tu, disebabkan Nabi keluar daripada mereka. Tetapi Allah SWT Maha bijaksana. Allah Ta'ala tidak mengeluarkan Nabi akhir zaman daripada kalangan orang Yahudi, tapi Allah Ta'ala keluarkan daripada kalangan orang Arab. Jadi mereka berada di Madinah, di tempat yang subur, berdekatan dengan Mekah di tempat yang tidak subur. Okey, jadi Allah SWT kata apabila berlakunya konflik, apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, kemudian berlakunya konflik di antara orang Yahudi dengan orang Islam. Di situ, sebelum tu orang Yahudi ada berlaku konflik dengan orang Madinah yang asal, iaitu Aus dan Khazraj. Tapi selepas daripada tu, bila Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah, mereka ada konflik pula dengan orang Islam. Maka salah satu jawapan ataupun ancaman yang Allah SWT suruh Nabi Muhammad SAW cakap kepada orang Yahudi, katakan kepada orang Yahudi itu, sekiranya akhirat itu adalah untuk kamu semata-mata, maka cita-citakanlah mati. Apa mati? Kalau hampa kata hampa ni bangsa yang mulia, hampa ni tak mau ikut petunjuk Nabi Muhammad SAW, tak mau mengakui bahawasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi akhir zaman yang membawa kebenaran, dan kamu rasa kamu yang akan masuk di dalam syurga Allah SWT, maka mati. Kalau sekiranya kamu adalah daripada kalangan orang-orang yang benar. Nampak tu ancaman, cabaran. Sebab apa? Sebab mereka ni mereka kata apa, orang Yahudi ni? Di dalam surah Al-Imran nanti kita baca, mereka kata kepada orang Islam, qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dia berkata apa? Kami ni kalau masuk api neraka sekalipun, Allah Ta'ala sayang kami sebab Allah Ta'ala pilih Nabi-Nabi daripada kalangan kami. Maka kalau kami masuk neraka sekalipun, kami akan masuk beberapa hari saja. Dalam surah Al-Baqarah pun ada, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kan? Depa kata kita akan masuk di dalam api neraka ni cuma beberapa ketika sahaja, beberapa hari sahaja. Depa yakin, tapi bila dicabar, apa mati? Apa depa jawab bila dicabar supaya mati segera? Walai yatamannauhu abada. Maka mereka tidak akan bercita-cita untuk mati selama-lamanya. Walai yatamannahu, lan. Apabila ada lan ni maksudnya selama-lamanya. Walai yatamannauhu abadan, tambah abadan pula. Menguatkan lagi abadan ni selama-lamanya. Bima qaddamat aidihim, disebabkan pelakuan mereka. Apa yang mereka telah lakukan? Banyak kejahatan yang orang Yahudi ni telah lakukan. Antaranya ialah mereka mengubah kandungan daripada kitab Taurat dan Injil.
Nombor dua, mereka membunuh para nabi, dan orang-orang yang berdakwah kepada kebenaran. Dan kemudian mereka mempergunakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk tujuan untuk mendapat habuan dunia secara cepat. Ini tiga perkara yang paling besar yang orang Yahudi buat, yang telah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan tiru orang Yahudi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah mengubah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman kita ada ramai yang cuba untuk mengubah agama dengan cara sebelum-sebelum ni orang memasukkan hadis. Kemudian kita pula jadi orang yang tukang penyampai pula. Dah lah hadis tu palsu, kita tak cek, kemudian kita sampaikan pula kepada orang. Kita telah melakukan kesilapan yang sama yang telah dilakukan oleh orang Yahudi. Kemudian yang kedua, membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Di zaman kita tidak ada para nabi. Tetapi apabila para nabi nak berdakwah, apabila orang-orang soleh nak berdakwah, apabila orang-orang soleh nak melakukan kebaikan, kita sekat. Dan kita cuba menghalang dia. Kita buat undang-undang supaya dia tak boleh bercakap dan sebagainya. Dia cuba membantu orang, kita cari kelemahan dia. Yang baru-baru ni kita tengok, ada seorang ustaz yang cuba bantu semua orang. Kemudian ada pula orang-orang yang mengatakan sesuatu pada dia dan sebagainya. Kata dia riak dan sebagainya. Itu bukan soal kita, riak dengan tak riak ni, itu bukan soal manusia, itu adalah soal Allah SWT dengan dia. Dia bantu orang tu, kita berterima kasih kepada dia dan kita support apa yang dia buat. Itu cukup baguslah. Dan dia pun bukannya seorang yang kritik orang lain dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya adalah kaum Yahudi ni, apa yang dia orang buat? Mereka jual beli, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan harga yang murah untuk kepentingan duniawi. Macam mana menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan duniawi ni? Mereka menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana boleh menguntungkan mereka. Contohnya, mereka ambil satu ayat yang mengatakan, kamu kena muliakan para ulama, kamu kena sekian. Maka muliakanlah saya. Kurang. Kemudian mereka menggunakan ayat-ayat yang di dalam Taurat, mereka ubah. Kemudian mereka kata, kami boleh memeras ugut bangsa lain. Sebab apa? Sebab kami ini adalah bangsa yang mulia, kami di Allah, maka kami boleh memeras bangsa-bangsa yang lain, terutamanya bangsa Arab. Yang mana orang Yahudi ni, mereka menggelar kepada orang Arab ni sebagai ummiyun. Al-ummiyun ni maksud dia apa? Buta huruf, tak boleh nak kira. Bila tak boleh nak kira, mereka buat apa? Mereka makan riba. Mereka makan riba daripada orang Arab. Orang Arab tak reti nak kira, maka orang Arab pinjam duit daripada mereka, maka mereka kira riba yang berlebih-lebihan. Itu adalah orang Yahudi. Kita jangan tiru tiga sikap ni. Kemudian Allah SWT sambung lagi, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Dan kamu akan dapati bahwasanya orang-orang Yahudi ni, mereka lah yang sangat-sangat nak hidup. Bukannya nak mati, tapi sangat-sangat nak hidup. Sebab apa mereka sangat-sangat nak hidup ni? Di dalam tafsir disebutkan, mereka nak hidup sangat-sangat ni sebab apa? Sebab mereka sedar yang mereka lakukan itu adalah salah. Mereka ada kitab Taurat, mereka tahu Nabi Muhammad SAW ni berada di jalan yang benar, tapi mereka ingkar disebabkan kesombongan, tidak mahu mengikut Nabi Muhammad SAW hanya kerana dia tu daripada bangsa Arab. Maka disebabkan itu mereka sangat-sangat gemar ataupun sangat-sangat bercita-cita untuk hidup lama, nak hidup, sangat-sangat takut kepada kematian. Kemudian wa minal ladzina asyraku, dan sebahagian daripada orang-orang musyrikin pun sama juga mempunyai perangai yang sama seperti orang Yahudi, iaitu sangat-sangat takut kepada kematian. Takut kepada mati ini adalah salah satu penyakit yang Nabi Muhammad SAW kata dia dinamakan sebagai wahn. Al-wahn ni apa dia? Karahatul maut. Hubbud dunya wa karahatul maut. Sayangkan dunia, kemudian dia takut untuk mati. Ini adalah penyakit wahan. Penyakit wahan ni dia mai bila? Apabila bertembung dua perintah Allah SWT dengan keduniaan kita, yang mana kita perlu berkorban pada waktu tersebut, sama ada dari sudut jiwa kita
dari sudut harta kita, dari sudut keluarga kita dan sebagainya, kita perlu berkorban di situ. Contohnya macam mana? Perang. Apabila negara kita dijajah, contohnya dijajah oleh orang kafir, kemudian kita nak kena perang ataupun kita nak kena menuntut ilmu untuk menyaingi mereka, kita kena kuasai ekonomi untuk menyaingi mereka dan sebagainya. Tapi kita sayang dunia, kita lebih pentingkan diri kita sendiri, maka kita tak mau berkorban, kita tak mau keluarkan modal kita yang kita guna itu untuk membantu sama orang Islam dan sebagainya. Maka kita tak berkorban. Bila kita tak berkorban, takut mati. Yang tu disebutkan sebagai wahan, cinta dunia. Baik, daripada kalangan kaum musyrikin pun sama juga. Kaum musyrikin ni ulama tafsir bahagikan ada dua. Satu kaum musyrikin di Mekah, kemudian satu lagi orang Majusi. Orang Majusi di Iran pada waktu tersebut, yang menyembah berhala orang Parsi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Dan setiap daripada mereka itu bercita-cita untuk hidup lebih kurang 1000 tahun. Mereka cita-cita untuk hidup 1000 tahun. Ada kalangan kita nak hidup 1000 tahun. Saja nak hidup 1000 tahun. 100 tahun pun tak larat dah. Jalan betul ketak-ketak dah. Nak 1000 tahun. 1000 tahun ni jenuh. Pakai duduk tidur lah. Jadi kok mana mai 1000 tahun ni? Dia ni pada waktu dulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, ada satu kata-kata yang diambil daripada orang Parsi. Nauruz Salhar. Nauruz. Sampai sekarang lah dia panggil Nauruz. Nauruz tu maksud dia raya. Raya ataupun kegembiraan. Nauruz Salhar. Apa maksud Nauruz Salhar ni? Maksud dia, moga-moga aku hidup 1000 tahun. Itu adalah perkataan yang mereka cakap di dalam bahasa Parsi waktu tersebut. Jadi Allah SWT terjemahkan di dalam bahasa Arab. Dan mereka itu bercita-cita untuk hidup selama 1000 tahun. Walaupun dia hidup 1000 tahun, Allah SWT kata, katakan umur dia panjang lah sampai 1000 tahun. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرْ. Kalaulah umur dia 1000 tahun pun, dia tidak akan terlepas daripada azab Allah SWT sekiranya dia ingkar kepada perintah Allah SWT. Nampak tak di situ? Allah SWT nak cerita, sekiranya kamu ada nyawa yang panjang sekalipun, sekiranya tidak ada ketaatan, kamu tetap akan takut kepada kematian. Akan tetapi mati itu pasti, kamu tidak akan boleh lari daripada dia walaupun sekiranya kamu berumur 1000 tahun. Wallahu basirum bima ya'malun. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha melihat kepada apa yang kamu lakukan. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah siapa yang musuh kepada Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima bayna yadayhi. Sungguhnya Jibril itu menurunkan wahyu kepada kamu secara benar daripada dirinya, wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan petunjuk serta berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi ayat ni nak cerita pasal apa ni? Kenapa tiba-tiba siapa-siapa yang memusuhi Jibril pula ni? Ni ada satu peristiwa yang mana ayat ni turun. Peristiwa dia apa? Peristiwa dia pada satu hari, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang sekumpulan orang daripada kalangan orang Yahudi lah. Maka dia orang ni datang, mereka datang jumpa Nabi Muhammad SAW. Bila jumpa Nabi Muhammad, mereka nak test Nabi Muhammad SAW. Adakah Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi? Orang Yahudi ni mereka tahu ciri-ciri seorang Nabi sebab didedahkan kepada mereka daripada kitab Taurat. Maka mereka mengatakan, sekiranya kamu Muhammad, kamu boleh menjawab 4 soalan ini. Kalau kamu dapat menjawab 4 soalan ini, maka sudah tentu kamu ni adalah, kami tahulah kamu ni adalah seorang Nabi lah, yang benar. Lalu Nabi Muhammad SAW kata apa? Okey, tak apa. Kalau aku dapat jawab 4 soalan ni, maka kamu kena beriman dengan aku dan terima apa yang aku sampaikan. Itu adalah deal yang Nabi Muhammad SAW buat dengan mereka sebelum mereka tanya tu. Nabi Muhammad SAW dia tak ada masalah. Kamu nak tanya, saya akan cerita satu-satu 4 soalan yang kamu nak tanya. Apa 4 soalan tu? Yang pertama, soalan yang pertama, orang Yahudi tanya, makanan apa yang diharamkan oleh Israel sebelum Taurat turun? Sebelum Taurat itu turun.
Baik, ya. Jadi soalan yang pertama ni berkenaan dengan apa? Dia berkenaan dengan satu ayat. Satu ayat di dalam Al-Quran kita akan jumpa harramaha nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Israel ni siapa? Israel ni adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam pada waktu dia menjadi rasul, sebelum Taurat itu turun, maka Nabi Yaqub ni telah melakukan satu nazar, yang mana dia ni bersumpah untuk dia tidak makan sesuatu benda. Dia mengharamkan sesuatu benda tu kepada diri dia sendiri. Dan apa yang diharamkan tu? Maka orang Yahudi ni dia nak tahu, adakah Nabi Muhammad SAW tahu apa yang diharamkan tu sebagaimana mereka tahu. Lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah daging unta dan susu. Daging unta dan susu. Jadi Nabi Yaqub ni dia tak makan daging unta dan susu. Maka Nabi Muhammad SAW jawab. Bila jawab, mereka kata, ya betul. Macam sebiji macam ada di dalam Taurat, sebiji macam ada yang diriwayatkan kepada kami. Kemudian yang kedua, ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Taurat ada disebutkan tentang air mani itu yang lelaki macam mana, yang perempuan macam mana. Adakah dua-dua tu sama ataupun lain? Maka Nabi Muhammad SAW jawab, yang lelaki dia lain, dia color putih, dia pekat. Yang perempuan dia color kuning, kemudian dia cair. Itu adalah wahyu yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan jawapan itu sebiji yang ada di dalam kitab Taurat. Kalau kita buka kitab Taurat sekarang ni, yang kita panggil sebagai Old Testament, kita akan jumpa huraian tentang perkara ni. Sama. Bila dijawabkan sama, maka orang Yahudi tadi ni dia orang mengaku, ya betul, sama. Kemudian soalan ketiga, macam mana nak tahu anak tu bila lelaki bersama dengan isteri dia, anak tu akan lahir, macam mana kita boleh tahu muka dia akan sama dengan siapa? Muka dia sama dengan ayah ke? Muka dia sama dengan mak dia? Dan dihuraikan di dalam kitab Taurat benda ni. Jadi dia nak test, adakah Nabi Muhammad SAW akan jawab sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Maka Nabi SAW bagi tahu kedua-dua ini, macam mana nak tahu yang mana satu akan jadi lebih ni? Maka Nabi kata, yang mana air yang lebih kuat, yang mengalahkan salah satu yang lain, maka muka tu akan serupa kepada yang tu. Kalau air yang suami itu lebih kuat, lebih kuat lah di zaman Nabi tu, Nabi sebut dengan cara lebih kuat sahaja. Maka muka anak tu akan jadi macam yang suami. Kalau air yang isteri tu lebih kuat, maka muka tu akan jadi macam isteri. Tu zaman Nabi tu, Nabi cerita. Tapi bila sains sekarang, kita cek balik, memang betul apa yang Nabi Muhammad SAW bagi tahu. Yang Nabi kata air tu maksudnya DNA. Yang itulah DNA, yang mana orang Arab sebut sekarang ni Al-Hamd An-Nawawi. Al-Hamd An-Nawawi ni adalah salah satu maklumat yang berada di dalam diri kita sebagai manusia, yang mana dipindahkan kepada keturunan kita melalui kita punya benih kita. Apabila dipindahkan, sekiranya maklumat yang laki itu lebih kuat, maka muka anak tu akan jadi muka macam si suami. Sekiranya maklumat yang daripada perempuan itu lebih kuat, maka muka itu akan jadi seperti muka isteri. Itu soalan ketiga. Lalu orang Yahudi kata, betul juga, sama juga jawapan Nabi ni. Kemudian dia tanya soalan yang keempat. Setiap Nabi itu mempunyai seorang pelindung daripada kalangan malaikat. Siapakah pelindung kamu, wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad cerita, pelindung dia adalah Jibril. Bila Nabi kata saja pelindung dia adalah Jibril, yang mewahyukan kepada dia adalah Jibril, maka orang Yahudi tadi, sebab Nabi Muhammad boleh jawab semua soalan tu berdasarkan sama macam kitab Taurat mereka ni, maka mereka geram. Maka pada waktu tu mereka isytihar bahawasanya mereka ni adalah musuh kepada Jibril. Tu yang dalam ayat Allah Taala sebut tu, qul man kana aduwwal Jibril, sesiapa yang menjadi musuh kepada Jibril. Orang Yahudi ni lah. Mereka tak mau terima kebenaran Nabi Muhammad tu, lalu mereka menyalahkan
Jibril pula. Mereka kata Jibril lah yang jahat. Jibril lah yang dulu yang kami dibinasakan apa semua ni, semua kerja Jibril lah. Tapi Mikail pula, dia kata Mikail bagus. Mikail lah yang bagi rezeki kat kami. Mikail lah yang bagi harta kat kami, bagi kesenangan kepada kami dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala jawab pula di bawah tu, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesiapa yang musuh kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya, Jibril, Mikail, semuanya adalah musuh kepada Allah Ta'ala. Semuanya adalah orang kafir dan mereka menjadi musuh kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, mana boleh hampa kata Mikail tu bagus apa semua, tiba-tiba hampa nak musuhi Jibril sebab Jibril yang membawa kebenaran. Tak boleh. Maka sesiapa yang memusuhi Jibril, maka automatik mereka akan memusuhi Allah SWT, memusuhi malaikat, memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi malaikat Jibril, kemudian memusuhi Mikail, dan Allah Ta'ala sangat-sangat musuh kepada mereka. Itulah sedikit sebanyak huraian daripada muka surat ni. Moga-moga kita dapat satu pengetahuan baru yang sebelum ni mungkin kita belum pernah dengar, tentang perbincangan orang Yahudi dengan dengan Nabi Muhammad SAW ni, tentang persoalan ni, 4 persoalan yang mana diturunkan ayat ini bersempena dengan soalan-soalan tersebut. Jadi alhamdulillah, sekadar tu dulu perkongsian saya hari ni. InsyaAllah yang baik tu daripada Allah Subhanahu Taala, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah lepas-lepas ni kita akan improve kita punya live ni, kita akan buat melalui group mana. Bila kita bagi melalui group, kita akan post di dalam WhatsApp insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami kefahaman kepada ayat Al-Quran, insya-Allah. Ya Allah, bagikanlah kepada kami kesenangan dan kelepasan daripada azab-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.